Okay, seterusnya kita akan melihat berkenaan dengan hubungan di antara continuity equation yang kita kira, stream function dan juga velocity potential yang telah kita belajar. Hubungan di antara perkara ini kita boleh simpulkan menjadi Cauchy-Riemann equation. So, Cauchy-Riemann equation ini sebenarnya adalah gabungan idea daripada Augustin Cauchy dan juga Bernard Riemann. So, idea dia mudah sahaja. Di peringkat awal mudah sahaja, iaitu mereka hanya kumpulkan nilai velocity untuk kedua-dua keadaan. Contohnya, sekiranya Cartesian coordinate, kita ada u sama juga d psi dy, sama juga dv dx. V sama juga negatif d psi dx, sama juga dengan dv dy. Okay, dan seterusnya untuk polar coordinate, kita boleh menulis sebagai UR sama juga dengan D psi R d theta sama juga dengan dV dr. Dan seterusnya nilai U theta sama juga dengan negatif D psi dr sama juga dV R d theta. Okey, walaupun rumus ini tonggang terbalik, kalau awak tengok kejap dx, kejap dy dan sebagainya, saya tidak prefer awak hafal rumus ini semata-mata. Saya prefer awak ingat bentuk diagram yang kita gunakan untuk mengira phi dan juga untuk mengira psi. Contohnya di dalam Cartesian coordinate, awak boleh imagine kita ada box macam itu. Kita ada kawasan sini dx, kita ada kawasan sini dy. And then kalau u di sini, kita kata, okay, u sama juga dengan d psi dibahagikan dengan cross-sectional area, iaitu dy. Tetapi phi adalah jarak yang dilalui oleh velocity, iaitu dx. So, kita tulis dx. Okay, yang itu yang saya maksudkan. Awak, sebab kami pun kebanyakan tidak menghafal macam itu kerana ia mudah terkeliru. Kita akan menghafal berdasarkan diagram. So, untuk polar coordinate, let's say kita ada macam itu. So, kita ada UR dekat sini. Okay, UR di sini sama juga dengan D psi dibahagikan dengan jarak ini. So, R d theta. Dan dV dibahagikan dengan jarak yang dilalui, iaitu dr. Okay, itu yang saya maksudkan untuk cara kita mengingat Cauchy-Riemann equation. Kerana Cauchy-Riemann equation tidak diberi dalam soalan, test 1, test 2, final, tidak diberi. Tetapi ia perlu digunakan dalam penyelesaian masalah. So, kita pergi kepada tutorial. Okey. So, kita melihat soalan 1. Contohnya, prove whether the flow field below satisfy the continuity equation. So, maknanya sekiranya kita diberi had laju sesuatu molekul untuk paksi X dan paksi Y, dan bagaimana untuk kita buktikan bahawa ia memenuhi continuity equation. So, kenapa ini penting? Okay, seperti yang saya katakan, rumus seperti ini sebenarnya adalah a few step kita di dalam menghasilkan simulation. Oleh itu, kita kena pastikan bahawa ia reflect kepada real situation. So, di dalam real situation, kita kata conservation of mass mesti dipatuhi. So, conservation of mass ni mesti dipatuhi. Kita boleh melihat daripada equation apa? Kita boleh melihat daripada continuity equation. Oleh itu, kita kena pastikan, awak kena pastikan continuity equation mesti sama dengan kosong. So, continuity equation must be equal to 0. Itu idea yang tidak berubah. Sama ada kita menggunakan compressible ke, incompressible ke, fluid ke, gas ke apa, dia mesti equal to 0. Okey. So, kenapa soalan selalunya bermula dengan velocity? Kerana kita kata kita akan beranggapan bahawa kalau ada satu molekul di sini, lebih mudah untuk kita tentukan apakah komponen had laju U dia dan apakah komponen had laju V dia. Okay, yang paling mudah mungkin kita boleh membuat dengan menggunakan idea differential method, dengan menggunakan idea Navier-Stokes dan sebagainya untuk kita mendapatkan nilai U, V dan W. So, saya harap pelajar ingat, di dalam Navier-Stokes equation kita ada komponen velocity. So, komponen velocity itu kita dapatkan, then kita boleh dapatkan nilai. Kita pastikan continuity-nya sama dengan kosong, dan seterusnya kita boleh dapatkan nilai
stream function. Okey, untuk soalan ini, diberi nilai U dan V, kita diminta untuk mengira continuity equation. So, idea dia mudah sahaja. Kita tahu continuity equation setelah kita membuat derivation atau sebagainya adalah sama dengan rumus ini. So, du dx campur dv dy sama dengan kosong. Okey, sekiranya soalan ini diberi, pelajar mungkin boleh terus menggunakan du dx campur dv dy. Tidak perlu membuat derivation. Tetapi sekiranya pelajar lupa perkara ini, pelajar boleh membuat derivation sendiri bagi memastikan equation continuity adalah tepat. Okay. Diketahui bahawa du dx campur dv dy sama dengan kosong. Oleh itu, apa maksudnya? Maksudnya kita kena tahu apa nilai du dx, apa nilai dv dy. So, macam mana nak tahu? Kita lihat, kita tahu nilai u sama dengan 2x, tentu kita tahu nilai du dx. Dan v sama dengan negatif 2y, kita tahu nilai dv dy. So, jadi kita buat, jika u sama dengan 2x, du dx dia sama dengan 2. Jika v sama dengan negatif 2y, dv dy sama dengan negatif 2. Jadi kita masukkan ke dalam equation ini, kita dapati bahawa ia sama dengan kosong. Oleh itu, kita kata ia satisfy the continuity equation. Ataupun ia memenuhi persamaan continuity equation. Okey, sekiranya tidak sama. Okey, sekiranya tidak sama, di dalam soalan ini kita nyatakan ia tidak sama, tetapi di dalam real research, sekiranya continuity equation kita tidak sama, maksudnya something wrong dengan velocity yang kita buat. Maknanya mathematical expression ataupun mathematical equation berkenaan dengan u dan v kita mungkin ada salah. Mungkin kedua-duanya salah, mungkin v aja salah, mungkin u sahaja salah. Oleh itu, kita tidak boleh meneruskan ke next step. Maknanya kita tidak boleh untuk membuat pengiraan apakah nilai stream function sekiranya nilai u dan v kita salah, kerana kita detect daripada continuity equation nilainya tidak sama dengan kosong. Okay, ini adalah kita kata first check kita sama ada assumption kita berkenaan dengan velocity atau sebagainya tepat atau tidak. So, ini adalah soalan yang kedua. Kita tahu nilai u, kita boleh buat du dx. Kita tahu nilai v, kita boleh buat dv dy. Dan akhirnya kita boleh membuat seperti ini. So, kita mengatakan bahawa 2y campur x tidak sama dengan kosong. Kita buat simply assumption. Then kita kata, ia tidak memenuhi continuity equation. So, di sini saya harap pelajar dapat alert. Walaupun dalam equation ini ada huruf t dan ada huruf xy, ada huruf y, pelajar kena faham du dx di sini adalah pembezaan terhadap x sahaja. So, jadi berkenaan dengan t dan sebagainya, ia akan menjadi constant. So, ia akan menjadi kosong. So, jadi kita hanya fokus kepada 2xy. Pembezaan 2xy akan menjadi fokus kepada 2xy. So, pembezaan dx kepada 2xy. So, dia akan menjadi 2y. So, di sini saya harap pelajar boleh memperkuatkan lagi kebolehan pelajar untuk membuat pembezaan dan kameran. Okey, seterusnya kita beri kepada soalan 2. Andai kata diberi stream function. Okey, stream function psi sama juga dengan x kuasa 2 campur 2x campur 4y kuasa 2. Determine the component velocity of u and v. Kata soalan meminta sekiranya stream function telah diberi, apakah nilai u dan apakah nilai v. So, jadi kita kata mudah sahaja kita menggunakan Cauchy-Riemann equation. So, daripada Cauchy-Riemann equation, kita tahu bahawa u sama juga dengan d psi dy. Jadi, apa yang anda perlu buat? Kita tulis memang d psi dy. Kita boleh menulis sebagai d over dy untuk psi. So, kita boleh sama dengan d over dy. Apa nilai psi? So, nilai psi telah diberi dalam soalan sebagai x kuasa 2 campur 2x campur 4y kuasa 2. Oleh itu, kita selesaikan perkara ini. So, jadi kita kata d dy berkenaan dengan rumus ini, kita fokus hanya kepada sebutan yang ada y. So, jadi dia akan menjadi 8y. So, untuk v sama juga.
kita boleh selesaikan V sama juga dengan negatif d psi dx. So, awak buat perkara yang sama. Kita boleh dapat ia sama dengan negatif 2x tolak 2. Okey, so yang ini kita kata kita buat berkenaan dengan stream function diberi sebagai 3x kuasa 2y tolak y kuasa 3. Soalannya, determine whether the flow field is rotational or irrotational. So kalau soalan dia minta untuk menentukan dia adalah rotational atau irrotational, oleh itu kita kata dia lebih kepada nilai zeta, iaitu nilai vorticity, iaitu nilai circulation dibahagikan dengan area. So, kita menggunakan rumus itu, kita boleh selesaikan masalah. Dan soalan kedua, dia kata, if it is irrotational flow, calculate its velocity component and resultant velocity. Okey, tetapi di dalam silibus kita, kita hanya fokus kepada irrotational flow. Okey, kerana ini adalah assumption yang paling asas untuk kita pelajari dahulu. Jika tidak, kalau untuk rotational flow dan sebagainya, ada pertambahan equation lain untuk reflect pergerakan molekul yang terpusing-pusing. Okay, jadi kita kata kita beranggapan molekul tidak berpusing, hanya aliran tersebut sahaja yang mungkin bergerak ke atas ke bawah, ke kiri ke kanan dan sebagainya. Okay, jadi kita kata di dalam silibus kita, hanya flow irrotational sahaja yang akan kita gunakan. Okay, selalunya kami akan minta anda buktikan ia adalah irrotational atau rotational, dan sekiranya irrotational, kita kata kami akan minta anda untuk mengira apakah velocity komponen dan juga resultant velocity. Okay, jadi di sini saya saya beri satu equation yang melibatkan dengan psi. Untuk mengira zeta, kita boleh mengira dengan menggunakan d2 psi dx2 campur d2 psi dy2. So, rumus ini tidak diberi di dalam nota. So, saya harap pelajar boleh alert rumus ini di dalam soalan tutorial ini. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan d2 psi dx2? Maksudnya, pembezaan perlu dibuat dua kali. So, jadi pembezaan yang pertama, kita tengok d psi dx, kita boleh mendapat 6xy. Kita bezakan sekali lagi, so dia jadi d2 psi dx2, dia menjadi 6y. Sama juga d psi dy sama dengan 3x2 tolak 3y2. So d2 psi dy2 sama juga dengan negatif 6y. Dan sekiranya nilai ini kita masukkan di dalam rumus ini, kita akan dapati bahawa nilainya sama dengan kosong. Oleh itu kita boleh katakan bahawa rumus ini ataupun aliran ini adalah irrotational flow. Okay. Dan sekiranya pelajar ingin cuba, di dalam nota saya lebih suka untuk saya menulis rumus adalah seperti ini. So, pelajar juga boleh menggunakan rumus ini untuk menyelesaikan masalah sama ada zeta sama dengan kosong atau tidak. Tetapi pelajar kena mendapatkan dahulu apakah nilai U dan apakah nilai V. Jadi contohnya kat sini, bagaimana untuk mendapatkan nilai U? Kita hanya ada nilai psi. So daripada Cauchy-Riemann equation, kita tahu bahawa U sama juga dengan d psi dy. Oleh itu, kita bezakan nilai psi ini, kita boleh dapat dia sebagai 3x2 tolak 3y2. Dan seterusnya nilai V, kita boleh dapat sama juga dengan negatif d psi dx. So, ia sama juga dengan negatif 6xy. Dan apa yang perlu kita buat? Kita tahu bahawa rumus memerlukan dv dx. Okay, rumus memerlukan dv dx. Okay, jadi apa yang kita perlu buat? Daripada nilai V yang kita ada, kita bezakan sekali lagi kepada X. So, apa yang kita dapat? Ia adalah menjadi negatif 6Y. So, kita masukkan kat sini dv dx sama dengan negatif 6Y. So, kita ada negatif 6Y. So, du di sini, kita ada U, tetapi kita kena bezakan terhadap Y. So, kalau du dy kat sini, kita akan menjadi, kita ada tanda negatif,
3y kuasa 2 akan menjadi negatif 6y negatif 6y. Tetapi kita perlu ingat di sini kita ada satu lagi nilai negatif. So, jadi kita akan menjadi tolak negatif 6y. So, akan menghasilkan nilai sama dengan kosong. So, jadi maksudnya, kedua-dua equation boleh digunakan. Cuma saya harap pelajar dapat faham apa yang dimaksudkan di dalam equation. Maksudnya, kalau dia kata dv dx, so dapatkan v. So, kita boleh bezakan kepada x. So, cara untuk mendapatkan V dan U daripada stream function, kita boleh menggunakan idea Cauchy-Riemann equation. Okey, so sekiranya soalan masih lagi tidak ada nombor, hanya dalam bentuk persamaan seperti ini, kita masih lagi boleh mengira resultant velocity. So, dengan menggunakan resultant velocity di sini, kita boleh mengira, akhirnya kita boleh dapat resultant velocity sama dengan 3 X kuasa 2 campur Y kuasa 2, dan kita boleh anggap bahawa X kuasa 2 campur Y kuasa 2 adalah sama dengan R kuasa 2. So, macam mana nak dapat idea R kuasa 2 ini? Memadai untuk kita beranggapan sekiranya kita ada satu bentuk bulatan, dan bulatan itu duduk di origin di sini. So, kita kata jejarinya adalah ini. So, nilai jejari sama juga dengan nilai Y kuasa 2 di sini dicampurkan dengan X kuasa 2 di sini punca kuasa. Jadi dalam keadaan ini kita boleh mengatakan nilai R di sini sama juga dengan Y kuasa 2 X kuasa 2. So kita boleh menulis R kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 campur Y kuasa 2. So ini yang dimaksudkan di dalam persamaan